Assalamualaikum warahmatullahi. Pada perkongsian kali ini, kita lihat berita ini yang bertajuk bekas teman lelaki Ian Thorpe iaitu Ryan Channing, 32 tahun, meninggal di Bali. Mereka ini bekas perenang-perenang hebat Australia. Kematian mengejut mereka disebut oleh polis Bali sebagai terlebih dos ubat preskripsi. Beberapa minggu sebelum ini, beliau dirawat di hospital kerana jangkitan wabak virus corona. Tidak dijelaskan lanjut ubat jenis apa yang diambil atau atas sebab apa beliau ambil ubat tersebut. Beliau dilaporkan secara tiba-tiba pengsan di sebuah villa di Bali ketika percutian awal bulan ini, Mei 2022. Kerap kali kes begini ianya berkaitan jantung. Berita tak sebut, jadi kita tidak mahu buat spekulasi. Di Twitter, berita ini mendapat reaksi. Contohnya yang ini. Atlet berketahanan dan jantung yang lemah. Biar saya teka. Dia telah diberi suntikan. Reaksi yang kedua. Perkara yang memeranjatkan adalah ramai berfikir bahawa ini adalah norma baharu. Utusan edisi Mingguan Malaysia pula laporkan pada Januari tahun ini bahawa kadar kematian sakit jantung 2 kali ganda di musim wabak. Fakta ini dikongsi pakar kardiologi dan pakar perubatan dalaman Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Ridwan Muhammad Said kepada Mingguan Malaysia baru-baru ini. Beliau terangkan di artikel tersebut, peningkatan komplikasi serangan jantung adalah disebabkan pesakit lewat untuk mendapatkan rawatan perubatan dan keadaan ini lebih ketara ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menjelaskan lanjut, beliau berkata faktor yang menyumbang kepada peningkatan serangan jantung adalah disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sihat, terutamanya ketika musim PKP. Kita tidak nafikan apa yang dijelaskan tersebut. Cuma kita fikir perkara baharu yang wujud ketika musim wabak juga adalah dos-dos suntikan yang harus diberi perhatian. Tapi kerajaan KKM tidak begitu bimbang kesan oleh dos-dos suntikan yang dijual dengan harga mahal, syarikat untung berbilion, tapi produk level sampah pada pandangan saya. Kita juga nak kongsikan berita mustahak ini, risiko radang otot jantung. Satu daripada setiap 3,000 lelaki muda penerima suntikan. Surat 100 doktor kepada PM. Ini adalah surat yang dihantar kepada PM, Menteri Kesihatan dan Ketua Pengarah MKN yang ditandatangani oleh lebih 100 orang doktor perubatan di Malaysia. Mereka ikhlas ingin membantu. Paling penting mereka tiada apa-apa kepentingan, tiada conflict of interest. Mereka menuntut ketelusan serta perbincangan saintifik secara terbuka dalam hal berkaitan menangani wabak di Malaysia. Mereka buat kerja profesional, buat rujukan kepada pelbagai kajian saintifik terkini. Terdapat 16 poin yang digariskan dalam surat tersebut bersama-sama dengan bukti-bukti kajian saintifik. Ini adalah poin yang ke-10 di dalam surat tersebut. Di kalangan lelaki lebih muda, risiko terhadap jantung atau berkaitan jantung selepas menerima suntikan tersebut adalah lebih tinggi berbanding dengan akibat jangkitan wabak itu sendiri. Terakhir adalah artikel di Jurnal Perubatan Terkemuka JAMA yang berpusat di Amerika. Sentuh pasal risiko terhadap jantung selepas ambil dos-dos suntikan di Amerika. Yang mana kajian ini dibuat antara Disember 2020 hingga ke Ogos 2021. Kita lihat apa kesimpulan kajian ini. Ini yang penting sekali. Kesimpulannya, risiko terhadap masalah jantung meningkat merentasi pelbagai lapisan umur dan jantina dan tertinggi selepas dos kedua pada remaja lelaki dan lelaki muda. Itu kesimpulan kajian oleh kumpulan penyelidik ini. Ayat kedua ini pula, kalau kita lihat ayat kedua pada kesimpulan ini, bunyinya lain sikit. Bagi saya, ayat kedua ini ianya hanya pandangan, bukan hasil kajian. Mungkin kumpulan penyelidik yang hasilkan artikel ini tak kata ataupun tak sebut dalam artikel, tapi ianya dimasukkan oleh editor jurnal sendiri. Ini boleh berlaku. Macam mereka masih nak kata atau nak selitkan mesej bahawa dos-dos suntikan perlu, walaupun kajian dan data kata memang wujud risiko terhadap jantung. Justru
fenomena peningkatan serangan jantung ketika wabak harus diberi perhatian serius oleh PM dan KKM kita. Sampai di sini perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi